InsyaAllah. Kita mulakan kuliah maghrib malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabi rizwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadud amjidih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqih bidin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan dan memberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Ya, semati semuliakan Fadil Tuan Imam, tak lupa juga semuliakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Taala. Jadi malam ni kita sambung kitab Munakahat kitab Fiqh min Haji. Sampai mana itu? Tanda tak? Galakan berkahwin tak? Surat 5, tak silap saya. Betul lah? Surat 5, galakan berkahwin. Baik. Islam menggalakkan perkahwinan dan mendorong umatnya agar berkahwin. Tak? Islam menggalakkan perkahwinan dan mendorong umatnya agar berkahwin. Ini bagi sesiapa yang berkeinginan berkahwin lah. Sebab ada yang kadang-kadang ada yang tidak berminat berkahwin. Jadi perkahwinan ini merupakan, walaupun dia dalam syariat Islam, tapi dia bukan merupakan paksaan pada sesiapa yang nak berkahwin. Cuma digalakkan bagi orang muda supaya mereka berkahwin. Ya ma'syaris sabab, macam hadis di atas itu. Ya ma'syaris sabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu ghadul basar wa ahsanul farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu wujab. Wahai para pemuda, siapa di kalangan kamu mampu berkahwin, ba'ah maksudnya berkahwin, falyatazawwaj, maka naklah berkahwin, kerana dapat, dengan perkahwinan tadi dapat menundukkan pandangan mata serta melihara kehormatan. Sebaliknya, jika tak mampu, hendaklah berpuasa. Tak mampu berkahwin, maka hendaklah berpuasa, kerana puasa itu merupakan pengekang nafsu ataupun wijak.
Asal mana wijak ini ialah perisai, mana benteng atau perisai lah, ya, yang boleh menahan dirinya daripada terjumus dalam perkara-perkara yang keji dan mungkar, perkara-perkara yang tidak digalakkan dalam konteks Islam ini. Jadi Islam menggalakkan perkahwinan. Islam menggalakkan perkahwinan dan mendorong umatnya agar berkahwin. Dia dorong umat dia supaya berkahwin. Untuk siapa? Bagi sesiapa yang berkeinginan untuk berkahwin. Itu. Hal ini adalah kerana terdapat banyak kebaikan dan faedah bagi individu dan juga masyarakat. Banyaklah faedah dia. Banyaklah faedah berkahwin tadi. Salah satunya untuk meramaikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, tazawwadu waludul wadud fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Hendaklah kamu berkahwin dengan mana-mana perempuan yang subur, yang banyak anak kan, dan yang subur, maka sungguhnya aku suka dengan jumlah umatku yang ramai pada hari kiamat. Cuma macam mana kita nak tahu orang tu subur ke tak subur? Orang tu banyak anak ke tak banyak anak, sedangkan belum kahwin lagi, mana kita tahu anaknya banyak? Salah satu kaedahnya dengan melihat kepada adik-beradik dia lah. Adik-beradik dia, keturunan dia dan sebagainya, memang dia jenis orang yang banyak anak. Tapi ada juga kadang-kadang lihat pada adik-beradik ramai anak, tapi dia sendiri bila kahwin pun tak ada anak. Itu bukan kuasa kita lah, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi hal ini kerana terdapat banyak kebaikan dan faedah bagi individu dan juga masyarakat. Banyak faedah, banyak kelebihannya lah. Macam tu. Sebab jelah, salah satunya dapat mencegah benda yang mungkar. Kerana kita ni, hidup kita ni bukan macam binatang. Binatang lainlah kehidupan dia. Dia tak perlu kahwin, dia hanya mengawan je lah. Binatang ni mengawan je. Dia kahwin tak ada. Ada tak majlis kahwin untuk binatang? Tak ada. Yang ada manusia kahwin dengan binatang dia. Manusia berkahwin dengan binatang ada? Tak? Tapi bukan di Malaysia lah. Kalau Malaysia lah, orang manusia kahwin dengan binatang, memang kita golak lah. Golaan orang tu kan. Apalah, tak ada ke manusia yang kau boleh kahwin, binatang lah kau kahwin. Tapi di barat adalah, tengok, Malaysia kahwin dengan anjing, Malaysia kahwin dengan kucing, Malaysia kahwin dengan kuda. Okey? Dia tak jumpa, terpelik macam mana dia tak jumpa manusia. Manusia betul ramai dalam dunia ni yang handsome-handsome, yang lawa-lawa. Kalau lelaki tu handsome lah, perempuan lawa kan. Dia tak jumpa, dia pelik saja. Dia nak kahwin dengan binatang juga. Macam tu. Malaysia kahwin dengan babi pada. Malaysia kahwin dengan hizir, ada kahwin dengan babi. Tapi bukan di Malaysia lah. Tapi memang pelik lah kita tengok kan. Macam tu. Punya ramai manusia pun tak nak dia. Berkahwin dengan mayat pun ada. Berkahwin dengan mayat. Dia cerita dengan seorang perempuan tu, kemudian perempuan tu meninggal. Perempuan tu meninggal. Akhirnya dia nak nikah juga. Nikahlah dengan mayat tu. Nikah dengan mayat, tidurlah dengan mayat. Buat baliklah mayat tu duduk rumah dia. Pelik tak tuan? Malaysia ni pelik kan? Tapi ada Malaysia yang macam tu. Ini namanya sehidup semati ke lah, tak tahulah. Sehidup semati, sanggup dia macam tu disebabkan pasangan dia tadi dah mati, tapi dia nak juga kan, demi untuk menunaikan mungkin sumpah setia dia dan sebagainya, janji-janji yang telah dimeteri dah sebelum ni, sebabkan oleh pasangan dia meninggal, akhirnya dia nikah jugalah dengan pasangan tu. Tapi pasangan tu dah meninggal dunia. Macam tu. Pelik betul kan? Jadi Malaysia hari ini kerana terdapat banyak kebaikan dan faedah daripada bagi individu dan juga masyarakat. Dan kita lihat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul juga mereka pun berkahwin. Mereka juga berkahwin. Nabi Muhammad SAW pun sendiri pun berkahwin.
Kemudian Nabi Musa pun berkahwin. Cuma Nabi Isa tak dapat dipastikan kahwin atau tidak. Tapi kalau Nabi Ibrahim berkahwin, Nabi Nuh berkahwin, mana nabi-nabi semuanya, para rasul semuanya berkahwin. Nabi Ayub pun berkahwin, walaupun berlakunya perceraian dengan isterinya Rahmah itulah disebabkan oleh penyakit yang dihadapi. Gitu. Baik, kita lihat belakang tu muka surat 6. Hal ini berdasarkan hadis an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solihah. Satu hadis yang terima daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sabda Rasulullah sallallahu, dunia ini merupakan keseronokan. Ad-dunya mata' wa khairan mata' ad-dunya mar'atus solihah. Dunia ini mata benda ataupun keseronokan sementara lah. Dan keseronokan yang paling baik ialah wanita yang solihah. Wanita yang solihah. Kalau disebut dalam kitab Arabnya al-mata'. Apa makna mata'? Syai'un yantafi'u bih wa yatamatta'u bihi. Sesuatu yang boleh memberi manfaat dan sesuatu yang boleh kita berseronok-seronok dengan dia. Seronok-seronok dia kan. Kita tengok kalau berkahwin tu. Tapi kalau berkahwin yang betul-betul bahagialah, tengoklah. Kalau sebelum kahwin tu kurus melidi, lelaki tu kurus melidi lah. Bila dah kahwin je tengok, perut dia. Cuba dah bila kahwin tu perut dia ke mana? Dia mengalahkan perut isteri dia. Perut isteri dia tu dia gemuk waktu dia mengandung je. Dah habis mengandung tak ada dia perut dia keropan dah. Tapi yang lelaki ni, suami ni, perut dia tu semakin keropan, semakin keropan. Maknanya hati sonang lah tu. Sonang kan. Maknanya rumah jaga dengan betul-betul lah. Makan, minum semua jaga dengan baik. Tak? Beda juga kadang kahwin. Tak remuk macam tu juga. Kurus koring je. Asyik bergaduh ya. Macam mana nak badan nak naik kan? Macam tu. Baik. Jadi perempuan itu ialah salah satu daripada mata benda dunia, keseronokan dunia lah. Jadi kalau nakkan keseronokan dunia, naklah berkahwin. Ada seorang lelaki datang, ada 3 orang lelaki datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Tanya tentang ibadah Nabi, tanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu. Bila Sayyidatina Aisyah menceritakan ibadah Rasulullah SAW, maka berkatalah lelaki yang pertama, kalau macam tu aku tidak akan berkahwin. Bila Aisyah ceritakan macam mana ibadah Nabi ni, kan ibadah Nabi ni, maka lelaki pertama kata kalau macam tu aku tak berkahwin selama-lamanya, biar aku membujanglah. Kemudian lelaki kedua kata kalau macam tu aku akan beribadah. Setiap malam aku akan bangun beribadah, tidak akan tinggal walaupun sedikit pun. Kemudian lelaki ketiga, kalau macam tu aku akan berpuasa, setiap hari aku akan berpuasa. Jadi perbincangan lelaki tadi didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan begitu. Sebab aku ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu orang biasa, aku para nabi dan para rasul. Janganlah macam tu. Sebab aku pun berkahwin juga. Walaupun aku ibadah, aku juga berkahwin. Kemudian kalau ibadah pun ada masanya aku akan berhenti beribadah. Stoplah, rehat. Macam tu. Kemudian kalau aku berpuasa, ada masanya aku berbuka. Ada masanya aku berbuka. Jadi Nabi tadi mengingatkanlah 3 orang sahabat tadi, supaya dalam suatu perkara dalam amal ibadah dia buat tu biarlah orang kata pertengahanlah. Jangan terlampau sangat sehingga akhirnya memberatkan diri sendiri, akhirnya menyusahkan diri sendiri, akhirnya menyebabkan jadi penyesalan di kemudian harilah. Bila dah tua nanti,
dah tua, dah lemah dan sebagainya. Jadi kat situlah dia akan menyesal lah tu. Kalau lah dulu aku berkahwin kan elok. Bila dah tua macam tu lah dah. Dah tak ada siapa yang nak beritahu. Dah tak ada siapa. Sebab apa? Anak tak ada. Anak tak ada, cucu tak ada siapa nak tengok sebab dah tua, dah sakit-sakit kan, dah terlantar macam tu. Kemudian yang kedua kan, sebab kita nanti akan tua. Bila kita tua, badan kita lemah, kita tak akan mampu lagi untuk beribadah setiap malam, dan kita akan tak mampu lagi untuk berpuasa setiap hari. Itu sebabnya Nabi SAW menegurlah laki-laki tersebut, supaya kita pertengahan kan, bersederhana dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting benda tu berterusanlah. Cuma jangan kita melampau. Baik. Kemudian wanita yang solehah ini ialah salah satu ciri yang terbaiklah. Saya tengok kalau lelaki yang berkahwin dengan wanita yang solehah, tengok bahagia tak hidup dia? Hidup bahagia. Anak ramai, cucu pun ramai dan sebagainya. Kemudian perempuan tadi pula taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki pun taat pada perintah Allah Taala. Kalau lelaki dia ada buat silap dan sebagainya, maka isterilah yang akan menegur kesilapan dia. Isterilah yang menegur kesilapan suami dia. Sebab apa? Dia wanita soleh. Dan Allah Taala juga sebut dalam Quran, di mana lelaki yang soleh itu untuk perempuan yang soleh. Kemudian lelaki yang jahat itu untuk perempuan yang jahat. Lelaki yang soleh untuk perempuan yang soleh, dan lelaki yang jahat itu untuk perempuannya yang jahat. Tapi walaupun begitu kan, sesiapa yang jahat pun bila berkahwin dengan lelaki yang soleh, dia ada peluang sebenarnya untuk memperbaiki diri dia. Sebab apa? Dia dapat lelaki yang soleh. Kalau salah perempuan tu jahat, kahwin dengan lelaki yang soleh, maknanya kat masa itulah sebenarnya peluang untuk memperbaiki diri dia. Tapi dia terus mengekalkan sifat jahat dia terhadap suami dia. Apa juga suami dia berikan kebaikan pada dia, dia asyik mumut je. Siang, malam, pagi, petang mumut, menyalahkan suami. Jadi tak guna juga dapat lelaki yang soleh. Sedangkan akhlak kau tak baik. Tak? Itu juga kalau seorang perempuan yang baik dapat berkahwin dengan seorang perempuan yang solehah, dapat berkahwin dengan lelaki yang tak baik. Sebenarnya bila dia dapat dijodohkan dengan perempuan itu, masa itulah dia dapat untuk mengubahkan diri dia, memperbaiki kelemahan dia. Tapi dia tak nak memperbaiki kelemahan dia, malah dia mungkin pula kesilapan isteri dan sebagainya. Jadi macam mana nak bahagia apabila pun tak bahagia kan? Macam tu. Sebenarnya itu peluang dia perbaiki diri, tapi dia tak nak perbaiki diri. Itulah sampai bila pun tak, perangai dia takkan berubah. Baik. Kemudian begitu juga hadis Rasulullah SAW, an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, arba'un min sunanil mursalin. Arba'un min sunanil mursalin, al-haya, at-ta'attur, was-siwak, wan nikah. Jadi 4 perkara ini termasuk dalam sunnah para nabi dan para rasul. Pertama, al-haya, sifat malu. Sifat malu ni penting dalam kehidupan kita. Sebab walaupun kita ni ada masanya kita ni jenis orang tak malu. Jenis orang tak malu, tapi ada masanya ketika kita kena malu. Mana benda yang kita kena malu? Melawan hukum Allah Ta'ala, malu kan? Kan kita melakukan maksiat pada Allah, malulah. Tapi kalau kita tak melakukan maksiat pada Allah, kita nak ajak orang buat baik, apa kita malu? Tak? Kita nak ajak orang baik, kita nak berdakwah, kita nak mengajak orang bekerjasama dan sebagainya, ini benda baik. Apa dah kita nak malu? Kita nak ajak orang berzikir, orang nak ajak kita sembahyang, kita nak ajak orang pergi masjid surau, kan benda baik. Apa kita nak malu? Yang malu tu kalau kita ajak orang mencuri, kita malu lah. Ngajak orang, jom kita pergi mencuri. Itu tak betul lah dia punya sifat yang tak malu itu. Malaikat melakukan maksiat, kan?
menipu orang. Ni sepatutnya benda macam ni lah dia kena malu. Macam tu. Dan Nabi juga salah seorang Nabi Muhammad ni seorang Nabi yang sangat pemalu lah. Sangat pemalu. Tapi kalau berlakunya hukum pelanggaran hukum Allah Ta'ala, Nabi lah orang ke depan sekali. Nabi ke depan sekali untuk mencegah supaya benda tu jangan berlaku. Kemudian sifat malu ni mesti kena, bagi orang perempuan memanglah kena ada sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang berbunyi, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak ada sifat malu, maka buatlah apa yang kamu nak. Buatlah apa yang kamu nak. Dalam hadis itu dia kata buat. Adakah bermakna betul-betul dia suruh buat? Tidak. Hadis ni dalam bentuk orang kata bentuk isti'arah ataupun balaghah. Maknanya sebut lain dikenaki lain. Kan disebut situ suruh buat tapi bukan suruh buat. Dia dalam satu bentuk sindiran lah pada kita. Maksudnya kalau tak ada sifat malu tu, aku buatlah. Bila kamu dah hilang sifat malu tu, buatlah apa kau nak. Tapi nanti kalau Allah Ta'ala timpakan bencana, bala bencana, kau tanggunglah sendiri. Kan bala bencana tersebut. Sebab apa? Oleh kesalahan kamu sendiri. Macam tu. Allah Ta'ala tidak pernah menzalimkan hamba dia, kecuali hamba itulah sendiri selalu menzalimi akan diri dia sendiri. Kemudian ta'atur ni memakai minyak wangi lah. Memakai minyak wangi, terutama sekali untuk mengerjakan solat. Macam tu. Tapi kalau minyak wangi macam perempuan ni tak digalakkan kalau keluar tu pakai minyak wangi. Sebab itu termasuk dalam zina. Kan? Kerana boleh menarik perhatian lelaki lah terhadap diri dia. Baik, kemudian as-siwak. Siwak ni bersugi. Nabi Muhammad SAW bersabda, laula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli solah. Kalau tidak menjadi keberatan atas umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali nak mengerjakan solat. Setiap kali nak mengerjakan solat kita digalakkan bersiwak. Tapi di kalangan kita ni jaranglah bersiwak nak solat. Biasanya orang tabligh lah. Kan? Kita tengok. Dia setiap kali nak solat dia keluarkan dia punya kain sugi tu. Keluarkan kain sugi tu, lepas tu dia gosok lah. Dia sugi dia tu kan. Macam tu. Tapi kita tak adalah buat kain sugi. Berus gigi pun tak buat. Imam ada buat berus gigi tak? Setiap sekali datang ke masjid jadi imam, berus gigi dulu. Kat luar tu. Dia nak jadi imam lah. Tak apalah saya berus gigi dulu. Ada tak macam tu? Tak ada kan? Macam tu. Jaranglah di kalangan kita. Tapi itulah penekanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian al-nikah. Yang ketiga, yang keempat ialah nikah. Ini merupakan orang kata termasuk dalam sunah-sunah baginda sunah-sunah para nabi dan para rasul. Dan sebenarnya sunah ni pun banyak, bukan sikit. Banyak sunah-sunah. Termasuk ni ada 4 lah sunah yang kita digalakkan mengamalkannya. Kalau kita mampu mengamalkan, maka naklah kita mengamalkannya. Baik. Kemudian hikmah pensyariatan nikah. Terdapat pelbagai hikmah dan faedah pensyariatan nikah. Antaranya ialah memenuhi fitrah manusia. Okay? Memenuhi fitrah semula jadi manusia. Allah Ta'ala menjadikan manusia yang mempunyai keinginan nafsu seksual. Kaum lelaki cenderung kepada keinginan kepada kaum wanita. Dan begitu juga sebaliknya. Betul tak? Itulah kebiasaan. Mana berlainan kutub. Kutub utara, kutub selatan. Kalau dah jumpa macam mana? Kutub utara, kutub selatan jumpa. Saya tahu cerita Piramli tu. Cerita Pak Belalang kan. Pak Belalang kan dia suruh jawab tu. Ada beberapa soalan yang dia suruh jawab. Pak Belalang dia jawab. Okey. Yang soalan pasal itik tu. Itik. Kan dia tanya, mana itik jantan mata betina? Mana itik jantan mata itik, mana itik betina? Jawapan itulah dia ambil lah itik tu, letak dalam air.
Yang mengekor itulah itik jantan kan. Yang kena ekor tu, kena ikut tu ialah itik betina. Kerana semua fitrah semula jadi manusia macam tu lah. Lelaki cenderung kepada perempuan, perempuan pun cenderung kepada golongan lelaki. Macam tu. Masing-masing ada keinginan. Okey? Macam tu. Kalau tak ada keinginan nanti, macam mana pula? Kerana manusia ni dibagi nafsu. Manusia dibagi nafsu kan? Allah Ta'ala ada kisah tu menyatakan bahawa Allah Ta'ala menciptakan akal dan nafsu. Pertama Allah Ta'ala menciptakan akal. Kan? Bila Allah Ta'ala menciptakan akal, Allah Ta'ala tanya pada akal, wahai akal, menghadaplah ke kiri. Maka akal pun menghadap ke kiri. Kemudian Allah Ta'ala kata pada akal, wahai akal, menghadaplah ke kanan. Maka akal pun menghadap ke kanan. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada akal, wahai akal, siapakah aku? Maka akal pun kata, engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maknanya patuhnya akal itu kepada perintah Allah Ta'ala. Dia mengaku Allah Ta'ala Tuhan dia. Kemudian Allah Ta'ala pula berdialog pula dengan nafsu. Allah Ta'ala ciptakan nafsu pula dan Allah Ta'ala berdialog dengan nafsu. Allah Ta'ala kata pada nafsu, wahai nafsu, kemarilah. Datanglah kemari. Nafsu tak ada respon. Buat bangang dia, buat bodoh dia. Itu nafsu. Macam tu. Kemudian Allah Ta'ala kata pada nafsu, wahai nafsu, pusinglah ke kanan. Pun sama juga, nafsu buat bangang dia. Kemudian Allah Ta'ala kata nafsu, wahai nafsu, pusinglah ke kiri. Pun nafsu buat bangang dia. Memang begar lah nafsu ni, dogi sikit. Kemudian Allah Ta'ala perintah pada nafsu untuk ditangkap. Tangkap nafsu ni, masukkan dalam neraka Jahanam. Masuk dalam neraka Jahanam selama 100 tahun. Diseksa, diazab dalam neraka Jahanam selama 100 tahun. Kemudian dibawa keluar. Bawa keluar, kena Allah Ta'ala perintah pada nafsu supaya buat macam tadi juga. Nafsu tak nak buat. Masih degil lagi. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada nafsu, wahai nafsu, siapakah diriku? Siapakah diriku? Maka nafsu kata, engkau, akulah. Engkau lah, akulah. Mana dia tak mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Maka akhirnya nafsu ditangkap kali kedua. Dimasukkan dalam neraka. Seksa selama 100 tahun. Dan tak dibagi makan, tak bagi minum lah dalam neraka. Selepas 1 tahun, dikeluarkan semula daripada neraka. Kemudian, kan, ditanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah diriku? Allah Ta'ala kata, barulah nafsu mengakui, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Baru dia mengaku, tuan-tuan. Tu begai nafsu tu. Nafsu ni faham lah. Kita tidak boleh membuang nafsu itu. Kita hanya boleh memelihara nafsu, menjaga nafsu, mengawal dia. Supaya kita jangan melepaskan nafsu itu pada benda-benda yang tidak sepatutnya. Sebab nafsu ni tak boleh dibuang. Keinginan nafsu makan, boleh buang tak? Boleh tak buang nafsu makan? Tak boleh. Nafsu makan pun termasuk dalam nafsu juga. Cuba buang nafsu makan. Apa saja makanan kita bagi ke, semua tak nak. Nasi biryani ke, nasi dagang ke, nasi apa yang sedap lagi? Pizza ke, kan, McDonald ke, kuih kek ke apa kan. Yang sedap-sedap lah kita ulu kat dia. Dia tak tahu ke dia. Sebab apa? Nafsu tak ada. Tak ada nafsu. Baik. Oleh sebab Islam agama fitrah yang memenuhi tuntutan dan mengatur segala urusan, ia mensyariatkan perkahwinan bagi menyahut seruan batin manusia dan menjadikannya sebagai satu-satu cara untuk melampiaskan keinginan tersebut. Okey? Dan nanti kalau kita berjaya mengawal nafsu tu nanti, Allah Ta'ala akan gantikan pula dengan kebahagiaan akhirat. Dapat pula dikahwinkan dengan bidadari-bidadari syurga. Sebab apa? Mengawal nafsu. Kan antara
orang-orang yang beriman ni besok kan dikahwinkan dengan bidadari hurun ain, bidadari dalam syurga. Berbeza dengan manusia terdapat dunia ni. Contohnya pelacur lah. Pelacur macam mana kehidupan pelacur? Dia sanggup tidur sampai satu hari mungkin dengan 10 lelaki ke 15 orang lelaki. Janji dia dapat duit kan? Janji dapat duit. Itu kehidupan pelacur. Maknanya nafsu tadi digunakan pada benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam bukanlah agama yang mengenepikan naluri ini dengan menyesa manusia dengan mengharamkan perkahwinan dan menyeru kepada kehidupan membujang dan kerahiban, membujang dan jadi rahib. Islam ni dia menggalakkan perkahwinan. Islam bukan jenis yang orang kata menggalakkan kita hidup seperti rahib. Rahib ataupun padri-padri, yang mana padri-padri dan rahib ni tidak berkahwin. Dia tidak berkahwin. Malah ada yang kata mengkembiri. Mengkembiri ni maknanya memotong alat lah. Potong alatnya supaya jangan ada nafsu kan. Itu bukan cara Islam. Itu bukan cara Islam. Islam menggalakkan perkahwinan. Kalau ada jodoh, kahwinlah. Kahwin, kalau tak ada jodoh, tunggulah sampai ada jodoh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah an Samrah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. Naha anit tabattul. Yang bermaksud daripada Samurah radhiyallahu anhu, Nabi melarang seseorang membujang kerana beribadah. Nabi melarang seseorang itu membujang dengan tujuan apa tuan-tuan? Dengan tujuan untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau sebut dalam kitab Arabnya at-tabattul intiqa. Inqita. Okay? Tabattul inqita anin nisa wa tarkuz zawaj insirafan ila ibadah. Tabattul maknanya terpotong daripada perempuan, mana tidak nak kahwin lah. Wa tarkuz zawaj, dan meninggalkan berkahwin insirafan ila ibadah, kerana tujuannya untuk menumpukan perhatian kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-matalah. Ini tidak digalakkan oleh Islam dah. Apalagi kalau ada pula orang yang merisi, ada pula orang yang masuk meminang. Dan orang itu pun kita kenal dia orang baik. Orang baik kan? So terima je lah. Jangan kita fikir sangat. Sebab ada yang ni kadang-kadang dia memang dia pandang lah derajat dia, derajat lelaki tu. Macam ada satu hari tu pun ada juga. Ayah dia tak nak anak dia berkahwin dengan lelaki tersebut. Kerana dia pandang derajat lah lelaki tu tak kata tak macam tak satu level lah dengan anak dia. Anak dia macam gaji dia besar sikit lah. Macam tu kan. Sedangkan budak lelaki tu gaji dia kecil kan. Macam tu. Jadi dia pandang. Jadi layanan pun kurang bila lelaki tu datang. Ahli keluarga lelaki tu bawa ahli keluarga datang jumpa keluarga perempuan tu. Tapi layanan tu tak apalah. Tak sonok layanan tu. Keluarga lelaki tu semua duduk kat lantai kat bawah. Sedangkan dia duduk atas kursi tersandar. Sedangkan dia duduk atas kursi tersandar macam tu. Mana dia pandang lekeh lah tetamu yang datang pada rumah dia. Macam tu. Okay. Tapi budak perempuan tu datanglah 2-3 kali jumpa saya. Dia kata dia nak, macam mana kamu nak teruskan ke tidak? Sebab saya pun telefon ayah dia macam mana. Bila dalam telefon dia kata ayah dia okey. Dalam telefon okey je. Nanti tuan suruhlah ahli keluarga tu, lelaki tu datanglah balik macam lah. Macam tu. Tapi lepas tu, seminggu lepas tu budak perempuan tu datang balik jumpa saya. Macam mana? Selesai dah. Tak selesai juga, dia kata. Ayah tak nak, tak terima. So macam mana, kamu nak teruskan ke nak teruskan? Saya nak teruskan juga Ustaz. Kalau nak teruskan, kena urusan mahkamah lah. Ini namanya wali engkar. Wali engkar. Wali ada, tapi wali enggan menjadi wali. Macam-macam alasannya lah. Kenapa dia tak nak terima lelaki tu. Antaranya itulah. Tak sama level lah dengan anak dia. Tapi anak dia okey je sebab yang nak nikah siapa? Anak dia kan. Bukan dia nak nikah.
Okey. Sampaikan ayah dia kata, kalau kau nikah juga dengan lelaki tu, maknanya saya tak mengaku lah kau ni sebagai anak aku. Dia kata. Dia tak mengaku sebab budak perempuan tu anak dia. Kau bolehlah pergi beramus. Tapi dia lah, budak perempuan tu nak teruskan juga pernikahan dengan lelaki tu. Tugas kita keluarkan surat, kau pergi mahkamah mohon wali hakim. Okay? Dan ayah nanti akan dipanggil sekali. Hakim pun tanya, kenapa tak nak jadi wali? Apa masalah tak nak jadi wali ni? Saya rasa tak selesai lagi lah kes tu. Masih lagi saya tunggu jawapan daripada mahkamah. Tak selesai lagi. Okay? Mana tu wali engkar namanya. Atau wali enggan. Kes-kes wali enggan ni kita akan arahkan ke mahkamah. Kemudian mahkamah akan panggil bicara. Wali sekali akan dipanggil. Hakim akan tanyalah soal siasat semua. Kalau hakim berpuas hati bahawa alasan yang diberi oleh wali tu tak relevan lah alasan tu, maka hakim boleh mengeluarkan perintah perempuan itu boleh berkahwin dengan menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim. Mana kuasa mahkamah lah. Itu. Kita boleh nak kata kan memperlakukan mahkamah. Itu. Baik. Kemudian dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda Rasulullah SAW ala Utsman ibni Mat'un at-tabattul walau azina lahu lakhtasainahu. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas katanya Rasulullah SAW menolak hidup membujang Utsman bin Mas'un kerana beribadah. Jika baginda membenarkannya sudah tentu kami mengkebirikan Utsman bin Mas'un. Bagaimanapun Islam tidak membiarkan keinginan seksual itu begitu sahaja. Islam juga tidak membiarkan manusia lepas bebas dalam memenuhi kehendak ini sehingga membinasakan diri sendiri dan juga orang lain. Tak? Islam ni merupakan satu agama yang bebas. Tapi bebas pun dalam ruang lingkup Islam itu sendiri. Kita bebas tapi masih lagi dalam pagar Islam. Dalam pagar Islam. Ada orang dia nak bebas tapi dia tak nak berada dalam pagar Islam tu. Dia tak nak. Dia kata ini hak individu kan. Hak asasi manusia lah. Hak individu masing-masing. Dia pulanglah. Aku nak jadi lelaki ke, aku nak jadi perempuan ke, aku nak jadi pondan ke apa semua. Kuat akulah. Aku nak berpakaian seperti perempuan ke, pakai lelaki ke, pulang pada aku lah. Hak masing-masing. Ni tak betul lah macam tu. Tak betul lah kan? Kalau Islam ni dia ada pagar dia. Bila kita dah mengucap bersyahadah, dah ucap bersyahadah, kita duduk dah dalam pagar tu. Dan kita bebas dalam pagar tu. Selagi mana dalam pagar dalam Islam. Masalah separuh ni dia tak nak duduk dalam pagar tu. Dia nak keluar daripada pagar tu. Mana dia nak menyusahkan diri dia sendirilah. Gitu. Gitu. Dia nak hidup bebas. Macam tu. Akhir bila hidup bebas, akhir nanti apa terjadi? Kita tengok kalau orang hidup bebas tu. Macam nak kata orang penzina kan. Orang berzina kan. Macam mana? Ada yang kena diserang oleh penyakit sifilis, ada penyakit kulit, penyakit HIV pun ada kan. Serang oleh penyakit HIV. Kita tengok ramai yang kena kan. Salah satu daripada puncanya sebab itulah. Dia nak bebas. Dia nak bebas. Dia boleh tidur dengan mana-mana lelaki tanpa ada hubungan perkahwinan. Macam tu. Jadi perbuatan ini memburukkan akhlak, merosakkan rumah tangga serta membuka pintu yang luas kepada tipu daya syaitan yang menyesatkan. Kepada tipu daya syaitan yang menyesatkan. Tak? Kerana beratnya perkara tadi. Kita tengok kalau orang buat benda tak elok. Kalau di tempat lain, di negara lain tu kan, contohnya kalau lelaki dan seorang lelaki berzina dengan perempuan. Lelaki tu dah ada isteri, sedangkan perempuan tu dah ada suami. Berzina. Kalau di negara macam di Afrika tu, ada yang menggunakan ilmu sihir. Disihirkan pasangan tu yang tengah berzina tu. Disihirkan pasangan tengah berzina tu sehingga melekat dia punya kemaluan dia. Insya-Allah. Tapi di Malaysia tak adalah kita dengar macam tu. Tapi kalau tuan-tuan cuba tengok dalam YouTube lah. YouTube ada kan, ada pasangan-pasangan yang
Tak boleh diceraikan. Terpaksa panggil doktor. Panggil ambulan, angkat masuk dalam ambulan, bawa ke hospital. Macam mana nak pisah ke tu? Salah satunya ilmu sihir lah. Ilmu sihir yang digunakan lah. Oleh lelaki, mungkin suami dia hantar sihir ke sebagainya. Sebabkan isteri dia buat benda tak elok, berlaku curang dengan dia. Ataupun mungkin suami kepada perempuan tu ke, ataupun perempuan isteri kepada lelaki tu ke yang hantar sihir tu. Tapi benda tu memalukan. Sebab apa? Bila dah berlaku macam tu, dah macam tu, tak boleh pisahkan, tu dah tentu orang ramai akan tahu. Orang ramai akan tahu. Jadi dia akan menjadi tuntunan kepada masyarakat. Nampak? Kalau konteks Islam ni macam ni biasanya kalau kes macam tu, biasanya kalau dalam Islam, kalau berzina tu macam mana? Dirotan kan? Dirotan, kalau belum berkahwin dengan rotan 100 kali rotan. Kalau dah berkahwin, direjam sampai mati. Direjam sampai mati. Dalam kes perzinaan lah. Macam tu. Kalau ikut penulis Islam. Tapi di barat tak adalah macam tu. Tempat lain. Ni berlaku di luar negara tu kan. Boleh. Macam tu. Sampai ke orang sanggup buat video tu. Masuk dalam YouTube pula. Macam tu. Baik. Yelah. Orang yang buat zina tadi memang satu kesalahan lah. Tapi yang masukkan video tu, YouTube tu pun satu kesalahan juga. Membuka aib orang kan. Macam tu. Baik. Jadi Islam mengambil sikap yang seimbang dan sederhana. Ia memberi perhatian kepada kehendak seksual manusia dan mengaturnya agar keinginan tersebut berperanan secara baik untuk melahirkan dan mengekalkan generasi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah perbincangan kita malam ni tuan. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini insya-Allah sebanyak akan dapat menambahkan kita Allah. Isyad dah kan? Dah lewat dah. Mana jam? Tak ada jam. Oh, lewat dah. Tadi ada tahlil macam tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'al mutakabbara wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'an ya fata ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahla fa'arifin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.